Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Rabbi shrah li sadri wa yassir li warhamni. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Mishkatul Masabih, hadis yang ke-22, muka surat 114 itu. Jadi perbincangan muka surat 112, hadis yang ke-21. Wa an Abdi Khair qala nahnu julusun nanzuru ila Ali tawadda'a fa adkhala yadahu al-yumna famala'a famah famadmada wastanshaqa ونثر بيده اليسرى فعل هذا 3 مرات ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. Diriwayatkan daripada Abdi Khair, kata Abdi Khair, kami duduk melihat kepada wudu Sayyidina Ali. Mana kami duduk ni, maknanya dalam hadis ni mengikut riwayat daripada Abdul Khair ni, mana kami itu maknanya dia dan ramai lagi orang lain duduk dalam keadaan melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengambil wudu. Mana ini secara praktikal. Baik. Jadi kata Abdul Khair, beliau memasukkan tangan kanannya lalu memenuhkan mulutnya. Jadi memasukkan tangan kanan itu memasuk ke dalam apa? Memasuk ke dalam bekas. Jadi Sayyidina Ali memasukkan tangan kanan dia, maknanya masuk dalam bekas lah. Bekas yang mengandungi air itu. Sebab dalam riwayat lain sebut mana bekas tu bekas yang muka dia tu besar, seperti kita kata basing lah, atau jeluk kecil. Mudah kita nak masuk tangan gitu. Itu maksudnya. Lalu dia memenuhkan mulutnya. Tu. Famala famah, lalu dia memenuhkan dengan air yang dia ambil tu guna tangan kanan dia tu. Mana guna sebelah bukan dua belah. Dia buat begitu. Dia air bekas dia buat begitu, dia pun masuk penuh mulut. Itu maksud dia. Maka dia pun berkumur, memasukkan air ke hidung dan menghembus keluar dengan tangannya yang kiri. Mana dia masuk tu dia begini. Ni kira-kiranya sekali lah. Dia ambil masuk dalam mulut tu semua ambil ke atas. Jadi bila dia nak buang tu, dia panggil istinsar tu, dia buat gitu. Dia buang guna tangan kiri. Ambil ni guna tangan kanan. Begitu. Maknanya dia tidak, bila dia nak buat tu supaya keluar sekali dengan kita kata kesan daripada hingu hak melekat dan sebagainya, nak bersih ruangan itu. Dia guna tu masuk ni dalam mulut sekali dengan isap dalam hidung, lalu bila nak keluar air hak dalam hidung tu, hak mulut tu tak apalah. Dia buat. Dia guna tangan kiri dia. Berapa kali dia buat gitu? 3 kali. 3 kali. Dan ini biasa saya tengok orang kita buat ni. Mana orang tua kita buat ni. Biasa Kemudian dia pun kata, siapa yang suka untuk melihat cara bersuci Rasulullah, maka inilah cara bersucinya. Jadi hadis ni hadis ringkas ni. Tak kira kita kata berwuduk tu saja, tidak maksud gitu. Hadis ni nak bincang, ayatnya bagaimana cara berkumur Rasulullah. Sebab hadis ni dia mengisyaratkan kepada berkumur dan memasuk air ke dalam hidung tu dengan menggunakan satu gharfah, satu cebokan. Kita bincang dah sebelum ni. Khilaf besar tu, lepas ni kita akan jumpa lagi hadis ulama bincang. Setengah ulama dia amal semua tu. Nak mengelak daripada khilaf tu nak macam mana? Ada setengah kata masalah rambut, kita akan bincanglah selepas ni. Hadis ni riwayat Sayyidina Ali ni dia sebut tentang
memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung menggunakan air yang sama, satu cebukan. Payah sikit nak buat tu sebenarnya tu. Tapi kalau biasa buat tu tidak jadi masalah. Itu salah satu cara, dan itu bukan satu-satu cara. Banyak lagi cara lain. Ada lagi, bukan banyak, ada lagi cara lain. Cuma hak ni itu salah satu cara. Cuba tengok di sinilah. Sebab itulah dalam kes ambil wudu, dia kena gabung semua hadis tu baru kita nampak, oh begini. Kalau khilaf pun kita akan faham khilaf itu. Salah satu petunjuk daripada hadis ini ialah tangan yang digunakan untuk mengeluarkan air dari hidung ialah kiri, padahal masuk tadi guna tangan kanan. Keluar tu guna tangan kiri. Dia gini. Lebih mudah supaya nampak. Masuk tu dengan tangan ni, bila nak buat tu dia guna ni. Itu maksudnya. Kita kata nak seng, supaya seng lah. Tu. Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa sunnah ialah mengeluarkan air atau kotoran dari hidung selepas dimasukkan ke dalamnya. Maknanya sunnahnya bukan sekadar istinsyak, tapi istinthar. Istinsyak tu masuk, istinthar tu hembus keluar. Tu. Hak tu sunnahnya. Bukan istinsyak saja, sekali dengan istinthar. Ashab kita, bila Imam Nawawi sebut ashab kita, maknanya tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Bila sebut ashab kita, Imam Nawawi kata ashab kita, maknanya tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Mereka berkata, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri adalah berdasarkan hadis yang sahih. Rasulullah SAW menggunakan tangan kiri untuk bersihkan najis ketika buang air dan sesuatu kotoran. Jadi lebih sesuai lah. Dari segi kemunasabah pun lebih munasabah. Guna tangan kiri sebab walaupun hak keluar daripada hidung tu tidak najis, tapi kuku mana pun perkara yang kira-kiranya menjejekkan lah, kira-kira kotor lah kita. Tapi tidak najis. Lebih sesuai gitu. Jadi Nabi ambil kira bab kesesuaian dalam kehidupan ni. Hafiz Ibn Hajar berkata, istinthar, saya sebut tadi lah, istinsyak masuk, istinthar tu keluarkan daripada. Jadi istinthar ialah membuang air yang dimasukkan oleh orang yang berwudu ke dalam hidung tu. Caranya ialah dengan menggunakan angin atau hembusan hidung, sama ada dengan bantuan tangan atau tampolnya. Boleh juga gitu. Misalnya bila ada emuh tu, dia tidak guna. Sebenarnya guna ni dia menyempit keluar tu, dia lebih kuat lagi keluar. Tekannya tu lebih kuat. Itu tujuannya. Tak guna pun tak apa. Asalkan buang, itu makna istinthar. Terdapat riwayat daripada Imam Malik tentang makruh melakukannya tanpa bantuan tangan kerana ia menyerupai perbuatan hayawan. Imam Malik kata kalau pakai sembur gitu tu, dia keluar dalam keadaan yang tidak terarah, itu kurang sopan. Nampak serupa binatang. Sebab tu saya Ali bila buat ni, buat gini, kan kita boleh arah lah. Arah pada bahagian ni kau tidak jadi sembuh habis pergi lah. Tama-tama kalau dalam bilik air seperti kita sekarang ni tak. Rata pergi habis tu. Lepas tu nak basuh pula tu. Aku nak basuh lah. Dia kena bersih. Kalau tidak, timbul masa nampak. Bila orang tengok tu nampak ada kesel tu, jadi menjejekkan lah. Jadi Imam Malik kata begitu. Seperti hayawan kata. Namun pendapat yang masyhur tidak makruh pun kalau tak guna tangan tu. Itu pendapat yang masyhur. Jika seseorang membuangnya dengan bantuan tangan, maka sunnah ialah dengan tangan kiri. Kalau nak guna, kena tangan kiri sunnahnya. Imam An-Nasa'i membuat tajuk bab dengannya. Ini kita lepas dah lah kita bicara Sunan Nasa'i. Mana bila nak istinsar, guna tangan kiri. Tidak wajib, tapi itu sunnah. Sunnah yang dengan erti sunat. Sunnah dengan erti sunat. Baik, kaedah umum berkaitan dengan penggunaan tangan ialah kanan didahulukan di dalam soal atau pekerjaan yang mulia. Sebaliknya kiri lebih didahulukan untuk soal-soal yang rendah dan juga yang hina, yang kotor. Itu nak buat sesuatu yang menjejekkan, itu sesuai dengan kiri lah. Agama Islam tu dia mengambil kira kalau gitu. Supaya juga Nabi kalau pakai baju dia mula dengan tangan kanan, disebut dalam Syama'il Muhammadiyah pun ada. Nabi bagaimana cara dia pakai baju. Nak pakai baju masuk tangan kanan dulu. Tapi bila nak tanggal ke baju, dia keluarkan daripada sebelah kiri dulu. Sebab apa? Sebab pakai baju tu hak tu lebih baik. Nak banding dengan hak tanggal baju tu. Dia ada kira-kira tu. Ialah ada setengah-setengah ulama kata benda-benda tak molek ni kita guna kiri isyarat kepada lawan syaitan lah. Sebab syaitan iblis ni dia mengiri.
Oh, bukan menganan, tidak. Tu kan. Ada ulama kata gitu. Sebenarnya ada hadis mana syaitan tu dia suka ke kiri. Tu kan. Baik, seterusnya kita pergi kepada seterusnya. Hadis ke-22, hadis yang ke-22. Wa an Abdullah bin Zaid qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madmada wastanshaq min kaffin wahidah yaf'alu dhalika thalatha. Hadis ini menunjukkan salah satu kaifiat berkumur daripada Abdullah bin Zaid katanya. Abdullah bin Zaid kata, saya melihat Rasulullah berkumur dan memasukkan air ke hidung dengan satu telapak tangan. Baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian sebanyak 3 kali. Ni, mana 3 kali? Masuk air dalam mulut tu 3 kali. Berkumur tu lah. Jadi istinsyaq, madmad maknanya masuk air, istinsyaq tadi istinthar. Ni istinsyaq maknanya buang air. Hak kita selepas kita berkumur tu kita buang tu dia panggil istinsyaq. Nabi guna daripada kaffin wahidah, cebok, dia cebok gini sekali, cebok air masuk, guna sebelah tangan. Berapa kali tu? 3 kali. Hadis ini menunjukkan salah satu cara berkumur dan memasukkan air ke hidung. Caranya ialah mengambil air dengan sekali ambil menggunakan satu telapak tangan, lalu berkumur dan dalam masa yang sama terus memasukkan air yang masih berbaki ke dalam hidung. Perbahasan tentang pelbagai kaifiat membasuh kedua-duanya serta manakah yang lebih afdal dari segi pandangan mazhab telah berlalu di dalam hadis sebelum ini. Sebelum ni kita bincang dah. Maknanya perkara tu setengah ulama kata ni khilaf muktabar. Setengah kata sekali air guna tu lebih baik. Ramai juga yang kata begitu. Bukan sedikit ulama yang berpendapat gitu. Ada setengah kata dak, asing-asing lah. Sebab kalau buat sekali gitu memang agak sukar lah. Agak sukar. Dia rasa tak puas. Ni bagi orang tak biasa, bagi orang biasa lah. Kalau untuk saya tu kan mudah benar nampak dia buat, kita kelih. Kita nak buat tak apa nak jadi. Itu dia saya tengok sendiri. Dia masuk, cara dia buat gini. Dia tengok tu dia isak kali. Dan saya pun pernah buat gitu. Pedih, habis gerai pedih. Tak terkawal, muka dua serentak nak buat tu masuk pakai dia. Memang hal tu pun dia nak biar terasa pedih tu sikit. Mana kalau tak lewat gitu pun ambil air berasing pun tak apa. Boleh belaka ikutlah hak mana lebih mudah sebab hak tu kira ada dalil semuanya. Baik, seterusnya kita pergi kepada jadi kena ingatlah hak kata 3 kali ni bukan wajib. Hak tu kira-kiranya setengah ulama tu mana lebih afdal, hak maksimal di setakat tu. Minimalnya sekali. Tapi jangan buat lebih daripada tu. Kita bincang ada hadis tu. Itu termasuk dalam membazir. Hadis ke-23 an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masha bi ra'si wa udhunayhi batinihima bis sabbahatain wa zahirihima bi ibhamaih. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala dan 2 telinganya. Bahagian dalam dengan jari telunjuk ni dia buat gini. Bahagian dalam dengan jari telunjuk dan bahagian luar dengan ibu jari. Dia buat begini. Dia ambil sini, bila dia basah tangan tu, dia basah tangan dia buat gitu. Terus pergi sini. Pergi sini ni hak ni. Sabbah. Jari telunjuk ni dia masuk, dia cuci. Habis ni kawasan dalam. Sekat hak muat lah. Jangan cocok pada dalam tu. Sekat tu. Lepas tu ni dia panggil bahagian luar. Kita akan bincang lepas ni. Setengah ulama kata hak ni bahagian kepala, hak ni bahagian muka. Khilaf pula. Tak apalah tu khilaf. Hak ni bila sesah ni dia guna ibham. Ibham ini 2 ibu jari dia buat gini. Dia cuci bahagian belakang ni pula. Itu maksud dia. Jadi Nabi buat gitu. Nak suruh bersih lah. Jadi ulang-ulang beberapa kali tu tak apa tu. Cuba tengok di sini istilah dia lah. Sabbahah, jari yang berada di sebelah ibu jari. Dinamakan sedemikian kerana dijadikan ia sebagai isyarat ketika bertasbih. Sabbahah. Tu. Bila bertasbih ke, bila bertasbih ke, kita buat maknanya ialah guna jari tu. Ni pun
misalnya. Start sini kau, tak kira lah. Jadi sabbahah tu sebagai isyarat ketika bertasbih. Bertasbih. Tu. Peranai dia tu. Tu. Hak tak guna wasbih lah. Kalau kita ada wasbih panjang sampai ke pitu tu, tak payah guna ibu jari lah tu ya. Tu. Nama ini adalah nama Islam. Nama ini adalah nama Islam sebagai ganti pada nama sebelumnya, iaitu Sabbabah, yang memberikan makna mencela. Kalau dulu zaman jahiliyah, hak ni dia panggil Sabbabah. Sabbabah yang memberi makna banyak mencela. Sabbabah ni makna banyak mencela. Dinamakan sedemikian kerana masyarakat jahiliyah dia gunakan ni jari telunjuk ketika mereka mencela, serta menjadikan jari sebagai isyarat pada celaan. Tunjuk atas muka, jadi macam-macam guna ni. Kalau mungkin setengah bahasa dia guna jari tengah ni, tak serupa lah. Ada setengah tu guna jari tengah macam-macam. Tapi zaman Arab dia guna ni, nak tunjuk, nak isyarat kepada perkara yang tidak baik, dia guna jari ni. Sebab tu dia panggil sabbabah, makna yang banyak mencela. Atas wazan allamah itulah sabbabah. Gitu kan. Tapi bila Islam mari, Islam ubah. Sebab hal ini guna untuk tasbih, sabbahah. Banyak bertasbih. Tak apalah, boleh tengok di situ. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa telinga adalah anggota kepala. Kalau kita ambil kira hadis ni, kita boleh faham bahawa anggota kepala, telinga tu termasuk dalam bahagian kepala. Sebab itulah dia guna untuk sapu telinga tu pakai sekali selalu dengan air awak sapu kepala. Sebab dia kira uzun ni min ra'si. Telinga ni adalah termasuk kepala. Khilaf lagi tu, kita akan tengok selepas ni lah. Khilaf lagi tu. Di dalam riwayat Ibnu Hibban sebut begini, dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan begini. Kemudian Nabi SAW mencebuk satu cebukan. Cebuk ni gini lah, cebuk gitu. Gharfah wahidah, satu cebukan. Lalu menyapu kepala dan dua telinga. Dia sebenarnya kalau dalam riwayat itu tak ada Nabi buat gini pun siapa buat gitu. Nabi celup tangan, Nabi buat gitu. Tu naknya yang dikehendaki hanyalah ni air yang melekat pada, dia panggil batnil yad, ni telapak tangan ini. Ni dia panggil zahrul yad, bahagian atas. Itu maksudnya. Lalu menyapu kepala. Sebab kalau guna air wak gini tu dia tak panggil sapu, dia panggil basuh. Tu ya. Dan dua telinga. Dia satu cebukan ni dia begini, kena ingatlah. Dia ada setengah tu dia buat gitu sebelah. Tapi yang saya sempat rujuklah, sebenarnya lebih kuatnya memang dia dalam hadis sebut guna dua, dia buat gitu. Lepas tu dia buat sekali. Tu pergi ke telinga, dua-dua selalu. Tapi ada juga yang kata buat sesa gitu. Ada juga. Tapi biasa kalau hak sa tu dia sesah ni dulu. Mana? Dak muka tu basah tu. Memang. Sebab tu dia hak tu saya nak sebut, ingat nak sebut lepas ni dah tanya lalu tu nak. Pakai royak lalu. Tak kena tu mazhab Hanafi, tak kena langsung tu. Tak ada seorang pun ulama kata basuh kepala. Memang dia sapu. Sebab tu bila ada dalam Sunan Abu Daud tersebut ada sahabat buat 3 kali guna air banyak. Ulama bincang apa buat gitu? Apa sebab? Disebut kerana waktu tu musim panas rajab. Kerana panas doa. Hak biasa dia buat gitu. Sapu ni sebab tu kalau dalam dia panggil dhabit. Dhabit sapu ni dhabit dia. Apa dia kita panggil dhabit ni maknanya ciri-ciri bila kata sapu, antara ciri dianya air tu tak bertitik. Bila buat air tak titik pun tak apa, sebab dia sapu, dia bukan basuh. Tetapi kalau bahagian hak kena basuh tiba-tiba air tak titik dah, tu tak cukup. Tak cukup. Bila kata basuh ni dia kena air lebih banyak titik. Nak kau buat ambil tu dak bergerak sampai berjeruk baju tu, orang tak panggil sapu tu. Tak kena tu. Memang tak kena tu.
cara tu asal royak aku ke mana pun memang tak kena. Wallahu alam lah. Setakat saya duk rujuk tak jumpa ulama kata tu makna sapu. Tak ada. Kita bincang panjang dah dulu Sunan Nasa'i ni. Tu ya. Dia bila perkara tu bukan kebiasaan dibuat, dia jadi ada perbincangan lah. Oh, kerana musim panas sangat. Kayak kita sebut dah dalam mazhab Syafi'i 7 lah. Bila sesam rambut guna tencur dulu kayak budak-budak tak. Bila cukup berah. Setengah tu kata wak gini sejari berak. Lebih dah 7 yakin dia kata. Gitu ya. Jadi kalau buat memang saya pun tengok, sebab saya pun pernah tegur sebenarnya masa di Masjid Lunas. Memang dia ambil air berak tu dah. Ada setengah tu. Kita panah mari tempat jauh nak basuh kepala, basuh pergi. Tapi bila ambil wuduk tak lewat gitu. Siapa dia ikat? Saya tengok dia ni. Dia ada kata wala dia ikat tekuk, takut basah baju. Oh, kata paruk ambil semaya buat ni. Dia buat lagu tadi tak sebi basah baju, kena ikat. Kena ikat ni kain tuala kecil tekuk ni tak sebi kena habis baju. Tak boleh ambil wuduk lagu tu. Nak basuh kepala tak apa gitu. Berkali dia biasa pergi tempat hak dia gunting rambut, orang cuci kepala ikat bubuh kain. Dia buat gitu juga nak ambil wuduk. Kayak masa shampoo kan tu kan dia tak sebi basah baju, moi tak pecah baju pergi tempat salon tu. Nah. Oh, dia nampak hak tu mari air dia tak boleh wuduk, dia tak boleh tiru hak tu. Dia kena tiru Nabi. Jangan buat gitu. Jangan buat gitu. Sebab kalau dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau buat siapa banyak air tu termasuk dalam bazir tu. Sebab sapu tidak gitu. Bahkan kalimah masah ni dia gini, bila kita letak tu kita tarik gitu. Berasa dalam lembab tu tak titik pun. Itu makna masah. Bertemu antara dua kulit kemudian digerakkan. Itu makna sapu. Dari segi bahasa Arab. Kalau tak gini dia panggil sentuh. Masah gini. Masah tak gini buat gitu dia panggil masah dalam bahasa Arab. Masas tu. Bisa kita setuh hati panggil masah. Tapi kalau kita buat gitu dia panggil masah. Kenapa tu? Oh, tapi kalau buat gitu dia panggil dalk. Dia panggil dalk. Jangan silap faham lah. Kena tahu tu, jangan ikut-ikut perasaan awak. Terdapat beberapa perselisihan pendapat ulama berkenaan dengan masalah ini. Imam Nawawi menyebutkan di dalam Al-Majmu' dengan katanya. Ini kata-kata Imam Nawawi kena bagi perhatian ini. Imam Nawawi kata umat sepakat bahawa dua telinga dibersihkan di dalam wuduk. Sepakat. Mereka berselisih pendapat. Sepakatnya telinga ni termasuk anggota wuduk. Kita tak bincanglah. Jadi maknanya tidak wajib, bukan anggota wajib telinga ni. Tapi sepakat dia termasuk dalam anggota wuduk yang perlu dibersihkan. Itu sepakat. Memang khilaf tu wajib ke tak tu khilaf. Tapi kena tu sepakat. Hak hukum wajib ke sunat ke itu hal lain. Baik. Mereka berselisih pendapat tentang bagaimana cara membersihkan kedua-dua telinga berdasarkan pendapat mazhab-mazhab. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam kitab Al-Ikhtilaful Fuqaha dia kata gini. Mereka sepakat bahawa orang yang tidak menyapu telinga wuduknya tetap sah. Sepakat. Tak basuh telinga pun sah. Tapi rugilah kita. Tak boleh pahala situ. Selain beliau juga menukilkan ijma' tersebut. Selain beliau juga menukilkan ijma'. Siapa ijma' kata bahawa kalau orang tak basuh telinga, tak sapu telinga lah, sah wuduk dia. Tu. Ibnu Munzir dan ashab kita. Kena ingatlah bila Imam Nawawi sebut ashab kita, mana tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Ibnu Munzir dan ashab kita menukilkan daripada Ishaq bin Rahawai bahawa beliau berpendapat orang yang tidak menyapu kedua-dua telinga dengan sengaja tak sah wuduk dia. Ishaq bin Rahawai kata, kalau dengan sengaja kecuali tak ingat. Kalau dengan sengaja tak sah wuduk dia. Maknanya wajib basuh tu. Pendapat ini ditolak. Pendapat Ishaq bin Rahawai ini ditolak berdasarkan ijma' yang telah disebutkan dan berdasar pada hadis disebutkan oleh pengarang. Jadi nak kata tidak sah wuduk, ini pendapat yang terpencil lah. Yang gharib, yang ganjil.
Pengarang Al-Hawi menukilkan daripada Abil Abbas Ibn Suraij bahawa dia membasuh kedua telinga. Jangan cepat hati malik. Ni parah ni. Ni dia gabung semua. Nak elak pada khilaf tu. Pengarang Al-Hawi menukilkan daripada Abil Abbas, iaitu Ibn Suraij. Abil Abbas tu dia ni Ibn Suraij, nama orang tulah itu. Bahawa dia membasuh dua telinga 3 kali bersama muka, sebagaimana pendapat Zuhri. Ni masa dia basuh muka tu, dia pergi ke telinga lalu. Basuh muka tu sekali dengan telinga, muka sekali dengan telinga, bukan kepala sekali dengan telinga. Ni pendapat Zuhri. Jadi Ibn Suraij pun buat gitu juga. Baik, dia juga membasuh kedua-duanya bersama kepala, sebagaimana pendapat ulama lain. Jadi bila dia bukan basuh ni, sebenarnya silap ni, dia sapu kepala sekali dengan telinga. Hak sapu tu, sapu kepala sekali dengan telinga. Dan bila dia basuh muka, dia basuh sekali dengan telinga. Lepas tu nak kata orang dia kata, amo buat belaka tu. Jadi hak ni khilaf pun masuk dalam tu belaka tu. Tak habis lagi tu. Yang kedua, ni yang ketiga. Dia membasuh kedua-duanya secara berasingan, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Basuh kedua, mana kalau basuh muka taklah telinga tu, tapi kalau dia sapu kepala, untuk telinga dia ambil air lain. Itu mazhab Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i sendiri. Pengarang Al-Hawi berkata, Ibn Suraij melakukan sedemikian bukan kerana dia sesuatu yang wajib, sebaliknya mengambil jalan cermat untuk mengelakkan khilaf. Sebab begini, punca khilafnya begini. Ada sesengah ulama bahasa Arab, dia mentarikkan wajhun ini, maknanya bahagian hadapan ni yang kita lihat, yang ternampak, yang kita nampak. Tak nampak ke tak telinga? Nampak. Telinga ni hak mana nampak? Hak depan. Jadi hak belakang ni tak nampak. Sebab tu setengah-setengah ahli bahasa kata, bila kita sebut wajhun, dia termasuk telinga hak kita nampak masa kita muqabalah, bersentuhan muka dengan dia. Jadi hak ni tak nampak. Hak ni dia untuk kepala pula. Sebab tu ada, kita tengok lepas ni kita akan jumpa, ada yang bila dia basuh muka, dia buat gini ya. Bila dia basuh muka, sebab dia kata hak ni muka lagi. Nama wajhun ni hak depan tu. Bila dia basuh kepala, dia basuh dia sekali. Dia sapu kepala, dia pergi sekat ni ya. Hak depan ni tak, sebab hak tu basuh dah tadi. Sebab dia kata hak bahagian ni juz'um min ra'sin. Itu bahagian kepala. La wajah, tidak wajah, tidak muka. Ada juga dia kata gitu. Mana kalau dari sudut bahasa Arab tak salah. Tu khilaf tu. Jadi kalau kita tengok orang ni kelebihan, kalau kita tahu, kalau kita tengok orang buat gitu, kita tak kata apa. Kalau kita tak tahu, kita tahu ni belah mana pula ni, hati macam-macam. Orang kita kan dia mahir bak sangka buruk tu. Memang dia mahir, gemulutuk dia begitu dah. Dia mahir bak ni. Kena berhati-hatilah. Tak apalah. Jadi perbuatan Ibn Suraij itu untuk menjelaskan bahawa sapu telinga adalah sunat, bukan wajib pun. Sunat. Dia nak ayat gitu. Sebab tu bila muka dia sapu bahagian ni, sebenarnya dia buat dia pergi ke belakang lalu. Lepas tu kalau bila sapu kepala pun dia ambil ke bahagian belakang ni pula. Sekali dengan sapu kepala. Nak ayatnya perkara tu bukan wajib. Dia isyarat aku tu. Yang kedua, perbuatan Ibn Suraij itu untuk menjelaskan beberapa kaifiat menyapu telinga. Nak ayatnya sapu telinga ni ada banyak. Kalau kita basuh, dia mesti sekali dengan muka. Kalau kita kata sapu, dia dengan kepala. Itu maksud dia. Yang ketiga, tidak menjadi kesalahan untuk melakukan beberapa kaifiat sapu telinga sebagaimana ia merupakan cara yang diterima oleh ulama berdasarkan pemahaman mereka daripada perbuatan Nabi. Jadi bila kita belajar direct pada hadis dan kita ikuti perbincangan ulama, bila kata ulama ni hadirat, dia bukan mesti mazhab Syafi'i. Sebab tu bagi saya nak tegaskan di sini, orang yang belajar hadis dengan cara sistematik, belajar hadis, belajar fiqh melalui hadis, dia ambil kira semua pendapat ulama. Orang ni dia ikut semua mazhab. Bukan kata ikut kemah keming, siapa qiyuk pun tak lepas rak tu dera. Tu tidak gitu. Sebab gini saya sebut, sebab ada pemfitnah zaman kita ni, dia kata orang belajar hadis ni tolak ulama, tolak mazhab. Itu pemfitnah. Kena bertaubat, kena minta maaf, kena bertaubat
dan dia kena hindari perbuatan itu. Kalau dia tak boleh tahan, dia tidak boleh berkuliah orang itu. Kalau tak boleh tahan perasaan dia gitu. Dia menimbulkan kecoh dalam masyarakat. Cuba tengok ni, bila kita belajar fiqh tapi melalui hadis, kita ambil kira semua tu. Sebab tu di sini ulama kata kita nak ambil yang mana pun tak apa, sebab daripada Nabi belaka tu. Sebab ulama kata apa Nabi tak ayat so tak boleh memperhati molek. Son ni Nabi tak buat lebih tu. Sengaja Nabi buat gitu dalam bab fiqh. Tapi dalam bab akidah hak usul kemah keming tak berubah. Nak ayatnya fiqh tu sifat dia gitu. Tiba-tiba kita nak langgar sifat hak tu. Tu jadi masalah tu. Tu jadi masalah tu. Akhir sekali orang tak kita nilai orang tu salah bila tak serupa dengan kita. Ini pokok pemfitnah. Ini pokok fitnah. Kena ingat tu. Tak leh gitu hati-hati dah. Biar agak kita tahu. Cuba tengok pelik gitu. Pelik atau tak pelik? Letak sini tak leh. Ini tanda kumpulan tu. Siapa je kait gambar dengan Batman pun sakit kepala. No. Bapa tu kijahil sekarang. Pada ada hadis pun letak sini. Lepas tu ada soal lagi tu, masalah pusing. Sebab kita tahu, kalau tahu dia tak akan kata Nabi ada buat begini dalam hadis. Kalau dia tahu Nabi buat, orang ahli sunnah sengerti. Tak tahu, kecuali popok. Kalau dia tahu, dia tak akan buat gitu. Mana awak telah mempersendakan Nabi. Bayar ke ustaz ni kata, terkejut saya dengar dia kata orang hak jenis pasal bila tahiyat begini tu, lepas tu baru lepas makan tokat Ali. Awak tahu kah? Ya ustaz. Tu perbuatan Nabi tu. Awak telah memperlekeh sunnah tu. Sedangkan itu ada pilihan, ada akad patut tak turun dah. Isyarat kepada tauhid semua sampai mati. Ada hak tu nak ayat nafi, tidak ada Tuhan. Hak naknya Allah saja. Turun balik. Macam-macam ada. Adalah ke dalam hadis. Apa jadi gitu? Sukat tak kena. Sukat pengajian tu tak kena. Siapa ada gong tak gong ustaz ni? Awak belajar hadis, tak usah sebut fiqh. Belajar hadis sudahlah. Apa nak sebut fiqh dengan hadis? Ada kelah ustaz tak tu. Cuba bayar ke lah. Rosak masyarakat tu kalau kita sebut gitu. Padahal hadis tu lah kita ambil hukum fiqhnya. Sebab tu pengajian cara ni bagi saya, dia tidak menafikan pengajian fiqh secara khusus. Hak cara ni pun kita ngaji, lepas tu kita nak kemah mazhab, ngajilah pula. Orang buat PhD bincang tentang mazhab Syafi'i. Tapi dia tahu hal ni. Sebab tu kalau dia ngaji secara umum, kemudian dia ambil takhasus dalam mazhab Syafi'i, lebih kemah lagi. Dia tidak akan tuduh orang tak serupa dengan dia tu sesat. Bahayanya bila dia ngaji satu cara hak tu saja. Maka dia kata orang tolak ulama. Lepas jumpa kita tengok sini berapa kali dinakalkan pendapat Imam Syafi'i. Pokok kita gini. Cuba tengok sini dia kata. Kita nak, jadi maknanya bila kita nak sapu telinga, kita nak ikut cara Imam Syafi'i boleh, nak ikut cara mazhab Malik boleh berlaku. Asalkan perkara itu berasal daripada Nabi. Boleh, tidak jadi masalah. Kalau kita kata tak boleh, kita kata salah, berat kita. Mana kita menafikan sebahagian daripada hadis Nabi. Paruk tu kalau gitu tu hati-hati lah. Tak kena tu lagu tu. Dia biasanya saya pernah dengar dan saya pernah ditegur. Dia kata bila ustaz sebut ni ngajar miskat sebut banyak, orang jadi keliru. Kata orang mana keliru? Orang mana? Cuma hari tu tahan tu duk nak tubik dah tapi kalau tubik parok. Sebab hak dia kecek ni cuma kata orang mana saya ayat? Orang mana? Orang hadut ala hutan ke orang hadut telipuk? Kalau hadut telipuk dia bukan kelah hak tu. Tak rayak tu jadi masalah. Bila kita tidak cerita sepatutnya kena cerita, fiqh ni luas. Kita sempitkan hak tu dia jadi masalahnya. Dia sudah pemahaman tu, cara tu sudah bercanggah dengan ni zaman global ini. Dunia tanpa sepadan. Orang tahu semua perkara. Kadang-kadang hak berlaku tepi rumah kita, orang di Amerika lebih tahu. Tiba-tiba kita duduk main hak tu lagi. Ini masalah. Tu masalah sebenarnya. Sifat ilmu fiqh ni luas. Tiba-tiba dia sepik kena ambil ni saja. Kalau sebut dia kata jadi keliru. Sebenarnya keliru kerana tak sebut. Kalau sebut relax sebut saya. Banyak sebab kita mengaji asal daripada Syafi'i. Bila kita mengaji banyak kita pergi mazhab Syafi'i. Dia sebenarnya hadirat saya sebut ni bukan apa, biar kita terbuka. Orang yang kata nak mazhab Syafi'i ni penipu ya. Kok dia duk amalan ni bukan Syafi'i semua pun. Tu zakat tu mu ambil siapa tu? Bayar zakat. Sistem perbankan Islam tu buat amalan hak siapa tu? Deposit gapo tu hak siapa tu? Beli buah tu
Tak nampak jelas baik isi dia tu, tapi beli juga tu pendapat siapa? Syafi'i ke gitu? Kau nak kira tak sah tu. Tak erak kita nak bergesa, tak erak, dia tak alih. Dia tak jadi. Sakit perut kan. Mula sakit perut mula nak kekeh orang. Oh teruk sungguh hati. Tu masalah tu. Masalah besar ni. Selagi tak ubah pemikiran tu hadilah, orang berubah lama, dunia berubah dah. Dia tak berubah lagi, duduk tak hati. Patut nak marah orang. Ni puak-puak mufti, pemfitnah. Patut tuduh orang macam-macam gini-gini. Padahal dia tak ada. Nah. Gitulah dia. Cuba kita tengok sini. Tidak menjadi kesalahan untuk melakukan beberapa kaifiat sapu telinga, selagi mana ia merupakan cara yang diterima oleh ulama. Ulama sini ulama Islam. Ulama di sini mana ulama Islam. Berdasarkan pemahaman mereka daripada perbuatan Nabi SAW. Baik, saya ambil sedikit lagi. Berdasarkan kepada perbuatan tersebut juga menunjukkan bahawa terdapat perbezaan kaifiat menyapu telinga di kalangan ulama dan perbezaan pendapat tentang hukumnya. Antaranya ini kita bincang minggu hadapan. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.